Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Tiga adun pembangkang sokong kerajaan PHBN di Perak. Naib Pengurusi PKR Perak Muhammad Arafat Variasi Muhammad mendakwa sekurang-kurangnya tiga adun pembangkang menyokong kerajaan negeri PHBN. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang Negeri Razman Zakaria menyifatkan hal itu sebagai provokasi politik murahan. Laporan memetik media Arafat gambar bawah berkata, dua adun telah bertemunya bulan lepas dan bulan ini untuk menyatakan hasrat mahu membantu rakyat dan mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan perpaduan negeri Perak dengan menyokong kepimpinan. Pemimpin PKR itu yang enggan mendedahkan nama adun berkenaan berkata ketiga-tiga mereka tidak akan meninggalkan parti masing-masing. Mereka duduk dalam parti mereka, tidak menyeberang, iaitu duduk bersama di dalam blok parti pemerintah di Dewan Rakyat. Tetapi lebih kepada menyokong kepimpinan Menteri Besar Perak Sa'rani Muhammad, katanya. Arafat berkata ketiga-tiga adun itu yakin dengan kepimpinan Menteri Besar dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di peringkat negeri dan persekutuan. Pada masa ini PHBN mempunyai 33 kursi, manakala PN mempunyai 26 kursi. Kalau tolak 3 jadi 23, 33 jadi 36. DAP mempunyai sekurang-kurangnya kursi tertinggi iaitu 18 kursi dan PAS pula 17 kursi. Nah, saya tambah lagi apa yang Arafat ni kata. Dan bila Arafat ni kata, tuan-tuan, ni bukan benda baru, ni benda yang saya bincangkan juga. Bukanlah dengan Arafat, tapi kita bincangkan juga dan kita perhalusi. Dia macam ni. Saya sarankan, pertama sekali kerajaan kena jelas dan kena ada MOU yang tersedia. Kena ada MOU yang tersedia sekarang ni. Maksudnya kerajaan sudah ada MOU yang dia boleh sediakan, yang ada untuk memastikan kalau sesiapa yang melompat, mereka sudah clear dengan apa yang berada, apa yang pernah mereka lakukan kalau sekiranya mereka menyokong kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tiga lagi ahli parlimen. Tiga lagi ahli parlimen Perikatan Nasional yang akan menyokong kerajaan PMX. Tadi Arafat kata, YB Arafat kata tiga daripada Perak. Saya kata tiga lagi daripada Perikatan Nasional yang akan menyokong PMX. Nah, rundingan itu sudah ada, pertemuan itu sudah berlaku, pertanyaan itu sudah ada. So, mereka gabra. Disebabkan mereka gabra itu yang keluar cerita 10 orang PKR nak pergi sokong. Kat celah bedah mana yang dia nak pergi sokong? Kalau sekiranya kita kata, dalam keadaan sekarang ini, dia nak sokong macam mana? Tuan-tuan, tolong share dan juga tolong tap-tap love, boleh tak? Saya tak minta gift tak boleh nak bagi. Boleh tolong share tak, tuan-tuan? So, kalau kita tengok dalam keadaan senario sekarang ini, kita timbang di antara untung dan rugi, tuan-tuan. Untung dan rugi. Apa untungnya sokong Perikatan Nasional? Apa untungnya sokong Perikatan Nasional? Apa ruginya kalau keluar daripada kerajaan? Apa untungnya kalau sokong kerajaan dan apa ruginya kalau tidak menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional? Perkiraan sekarang ini adalah berdasarkan kepada jumlah itu. Kepada sokongan, jumlah sokongan. Adakah sokongan itu akan berlaku? Apa rugi? Apa untung aku sebagai individu? Diorang bertanya, untung ruginya bagaimana? So, sekarang ni, kalau kita faham, 2020 dahulu, 2021, pada waktu itu, Perikatan Nasional mempunyai jumlah duit yang banyak. Kita cerita tawaran kepada setiap individu, tu termasuk arwah Allahyarhamah YB Natra sendiri menceritakan, jutaan ringgit ditawarkan. Jutaan ringgit. Malah ada satu YB bercerita personal kepada saya depan mata dia, jutaan ringgit. YB PKR menceritakan kepada saya, dia letakkan jutaan ringgit di depan dia untuk lompat dan menyokong Perikatan Nasional pada waktu itu. Now, kalau sekarang ini, pada waktu itu ialah dah duit dapat jadi kerajaan. Logik lah kalau nak lompat, logik. Bukan saya kata morally right, tapi logik lah kalau nak melompat, nak pergi menyokong Perikatan Nasional. Dah lah duit pun dapat, kalau tak apa, maki rakyat, makilah. Maki pun makilah, janji aku dapat jadi kerajaan sekejap, aku dapat duit, lepas tu aku bersara lah dalam politik. Pada waktu itu logik lah untuk dia orang. Tapi sekarang ini apa logiknya? Kalau 10 orang nak melompat, apa logiknya? Nah, bagi kerajaan, logiknya ada. Logiknya peruntukan. Sebagai ahli parlimen, untuk pejabat belia mereka ada peruntukan. Tak banyaklah, kita bukan cerita puluhan juta, ratusan juta, tak. Tetapi sesiapa yang menyokong kerajaan, memang akan ada peruntukan untuk pejabat mereka. Tak nak sokong, tak ada masalah. Itu adalah ihsan daripada Perdana Menteri. Dia tidak termaktub di dalam mana-mana akta. Sebab itu orang kata,
kejam Anwar Ibrahim tak bagi. Yang itu ihsan. Kalau itu dalam undang-undang tapi tak bagi, itu kejam. Betul lah kejam. Tapi itu bukan dalam undang-undang. Itu terpulang kepada Perdana Menteri. Nak bagi, tak nak bagi pun terpulang. Jumlah berapa banyak pun terpulang kepada Perdana Menteri. Itu adalah prerogatif Perdana Menteri. Kita cerita tentang pengurusan pejabat dan juga sedikit untuk NGO-NGO. Itu je jumlah dia. Tapi bantuan lain seperti jalan raya, seperti kemudahan sekolah, pembangunan, itu semua tak ada masalah. Rantau panjang tempoh hari dapat apa orang kata spill apa orang kata untuk keluarkan air banjir itu kan. Spillway kan nama projek itu, bilion ringgit. Tak ada masalah. Rantau panjang di Kelantan. So yang itu semua rakyat tetap ada, itu di bawah peruntukan. Tak kisah negeri pembangkang atau negeri kerajaan, semua akan dapat. Walau macam mana geram sekalipun kita dengan negeri-negeri pembangkang ni, tetapi kita bagi juga. Sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai pemerintah. Tetapi bila bab yang sama ada nak bagi peruntukan ekstra untuk ofis, bayar budak pejabat, itu adalah prerogatif, bidang kuasa, kehendak, discretion, dan juga bermakna itu adalah pilihan ataupun ketentuan dan juga budi bicara Perdana Menteri. Tidak termaktub dalam mana-mana undang-undang. Jadi nak kata kejam tak boleh. Jadi kita balik kepada cerita tadi, 10 orang ni nak melompat ni macam mana Is? Tak ada. Tetapi 3 orang ahli Perikatan Nasional akan melompat. Saya kata itu 5, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak yang saya cakap itu 5? Berapa orang yang melompat? 5 kan? Dah 5 dah. Hari tu 4 saya macam, nak lompat tak lompat Muhammad ni? Nak lompat tak lompat? Akhirnya lompat juga. Oh, akhirnya. Saya baik, betul 5. Kalau tidak, kena maki aku. Kau kata 5 Is, tak ada pun 5 melompat. Dah melompat 5. Sekarang ni saya kata 3. Cuma, ni saya bagi disclaimer sikit. Disebabkan oleh 5 yang melompat itu, punyalah besar kemaluan mereka. Mereka telah mengadakan temu rapat yang mereka cuba untuk memastikan supaya melompat itu tidak berlaku. Mereka tengah cuba sekarang ni untuk memastikan supaya lompat-lompat itu tidak berlaku. So macam mana mereka nak memastikan supaya tak berlaku? Sekarang ini tak boleh nak kekang, tuan-tuan. Ahli Parlimen Bersatu, ramai yang dah tak yakin lagi dengan Muhyiddin Yassin. Bayangkan, dia boleh pergi announce Samsuri bakal jadi Perdana Menteri. Kenapa tak announce Azmin Ali? Kenapa tak announce Hamzah Zainuddin? Kenapa announce Samsuri? Kenapa? Kenapa announce orang di luar parti dia? Dan bila dia announce sebegitu, bukannya dia nak memenangi hati orang PAS, dia menyinggung hati orang PAS. Kenapa announce Samsuri? Kenapa tak announce Haji Hadi? Kenapa tak announce Tuan Ibrahim Tuan Man? Adakah naib presiden tu lebih tinggi kedudukan, padahal dia bukan ulama, dia bukan ustaz, daripada Tuan Ibrahim Tuan Man yang seorang ulama, seorang ustaz, lebih tinggi daripada Syekhul Islam Haji Hadi Awang? Muhyiddin Yassin boleh dengan sewenang-wenangnya pergi announce Samsuri yang bukan ustaz, bukan ulama, tiba-tiba bakal jadi Perdana Menteri. Itu sudah menyinggung perasaan orang PAS, dalam masa sama menyinggung perasaan orang di dalam perikatan, di dalam Bersatu. Sehingga Hamzah, ada yang mengatakan sepatutnya Samsuri itu jadi ketua pembangkang, bukannya Hamzah Zainuddin. So, adakah kemungkinan perkara tersebut akan berlaku? Ya. Kemungkinan besar perkara tersebut akan berlaku. So, tuan-tuan, itulah dilema dinamik politik yang berlaku dalam negara kita.